Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kesyukuran ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tuan-tuan puan-puan malam ini Allah masih lagi memberi hidayah kepada kita. Allah masih memilih kita untuk bersama-sama berada di dalam rumahnya yang mulia. Masih lagi memberi sedikit kelebihan kepada kita untuk mengagungkan Allah sebagai Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah saya nak bawa tuan-tuan sekali lagi kita menyelusuri tafsir Al-Quran Al-Karim. Pada malam ini insya-Allah kita nak tengok tafsir surah Luqman. Tafsir surah Luqman ayat 12 hingga 19. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah surah Luqman ayat 12 hingga 19. Jadi dalam surah Luqman ni ayat yang kita nak bicarakan ni, insya-Allah kita nak tengok ada beberapa wasiat ataupun ada beberapa nasihat yang ditujukan oleh seorang hamba Allah yang bernama Luqman. Bernama Luqman kepada anaknya. Maksudnya ada satu didikan yang hebat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengambil kata-katanya dan dimasukkan ke dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan pertama hebat lagi Luqman ini apabila dalam 114 surah yang terkandung dalam Al-Quran yang mulia itu ada satu surah yang diambil sebenar namanya. Jadi orang disebut daripada dulu sampai nanti surah Luqman, satu nama. Dan nanti pun kita tengok berapa ramai orang yang menggunakan nama daripada nama Luqman sebagai mengambil keberkatan daripada Luqman. Jadi siapakah Luqman, tuan-tuan? Sebelum kita pergi kepada ayat yang kita nak tuju ni, tuan-tuan, kita tengok dulu secara ringkas. Siapakah yang dimasukkan dengan Luqman oleh Allah Subhanahu wa taala? Adapun Luqman itu adalah ni dia punya pengenalan dia. Luqman ni siapa, tuan-tuan? Adalah anak kepada Faghur bin Nakhur bin Tarikh Azar. Seorang lelaki yang bernama Luqman bin Faghur bin Nakhur bin Tarikh Azar. Dengan demikian Luqman itu adalah anak saudara kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim bapa saudara dia ada diceritakan dalam Quran ketika Nabi Ibrahim tu bapa saudara dia. Wa iz qala Ibrahim li abihi Azar. Ada Allah Taala ceritakan. Jadi Luqman juga adalah keturunan daripada Azar, iaitu dia ni adalah anak saudara kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan juga Luqman ini adalah anak saudara kepada seorang lagi Nabi, iaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi Luqman ni satu orang yang hidup pada zaman dahulu, bukan zaman selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelum Nabi Muhammad. Diriwayatkan juga bahawa Luqman telah hidup lama sampai 1000 tahun. Jadi orang zaman dulu ni, tuan-tuan, umur dia panjang. Dan untuk Luqman ni juga ada satu riwayat mengatakan dia hidup sehingga 1000 tahun, sehingga dapat menemui zaman kebangkitan Nabi Daud alaihissalam. Dia punya hidup daripada zaman Nabi Ibrahim tu sampailah ginjak kepada zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Di mana hari tu kita dah tengok sikit tentang zaman Nabi Daud ketika dia kecil. Dalam ceramah yang saya buat beberapa bulan lepas, cerita Talut dan Jalut, di mana Nabi Daud telah membunuh Jalut. Jadi Luqman ni ada sampai zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Bahkan dia pernah juga menolong Nabi Daud alaihissalam dengan memberikan kepadanya hikmah atau kebijaksanaan. Luqman pernah menjadi qadi, yakni hakim, untuk mengadili perbicaraan kaum Bani Israel. Dan selain daripada dia ada pada zaman Nabi Daud, dia juga turut memberi sumbangan. Jadi zaman pemerintahan Nabi Daud, selepas dia mengahwini puteri Talut, maka dia menggantikan Talut sebagai raja Bani Israel. Dan ketika Nabi Daud menjadi raja kepada Nabi Israel, maka dia telah melantik Luqman sebagai qadi kepada penduduk Bani Israel. Al-Alamah Al-Alusi berkata, kebanyakan pendapat mengatakan bahawa beliau hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Katanya lagi, orang juga berselisih pendapat, adakah beliau seorang yang merdeka atau seorang hamba. Kebanyakan pihak mengatakan beliau adalah seorang hamba Habsyi. Dipetik daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Luqman bukanlah seorang nabi maupun raja,
tetapi beliau hanyalah seorang pengembala ternakan yang berkulit hitam. Lalu Allah telah memerdekakannya dan sesungguhnya dia redha dengan segala kata-kata dan wasiat Luqman. Maka kerana itu kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran agar kita semua dapat mengambil pedoman dan berpegang dengan wasiat-wasiatnya. Jadi bila kita dah tengok Luqman ni, jadi orang nak tanya pula, Luqman ni siapa? Dia ni hamba ke? Dia ni orang merdeka ke? Dia ni raja ke? Nabi ke? Maka ada beberapa pendapat. Pendapat yang mengatakan bahawa dia ini adalah seorang hamba. Dan Luqman ini juga dia bukan seorang Nabi. Tetapi di atas kebijaksanaan dia, Allah Ta'ala memilih kata-kata dia untuk dimasukkan ke dalam kitab suci Al-Quran untuk menjadi panduan kepada kita bagaimana cara untuk mendidik anak dan juga zuriat keturunan kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, adalah diceritakan bahawa Luqman telah tidur pada satu tengah hari. Lalu kedengaran suara memanggilnya, "Hai Luqman, mahukah kalau Allah jadikan engkau seorang khalifah di bumi yang memerintah manusia dengan hukuman yang benar?" Dijawabnya, "Kalau Tuhanku menyuruh pilih, saya akan pilih afiat, yakni selamat, dan saya tidak mahu bala, yakni ujian." Jadi tuan-tuan, pada satu hari ini diriwayatkan bahawa Luqman ini dia sedang tidur pada satu tengah hari. Jadi tidur siang, Allah. Di tengah hari dia tidur siang, tiba-tiba kedengaran satu suara kata kat dia, "Wahai Luqman, lani hang mau tak kalau kami nak lantik hang sebagai khalifah?" Maksudnya dia ni nak dilantik sebagai Nabi untuk memimpin manusia. Jadi Luqman kata apa? Luqman kata, kalau tanya aku pilih jalan selamat, aku tak mau bala. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau tanya aku ni, aku tak mau lah. Yang tu dia nak kata. Kalau terima, maksud dia aku ni terima bala. Aku nak jadi pemimpin. Kalau cara aku nak lepas diri, aku tolak. Dia kata macam tu. Dia bermadah di sebalik soalan yang ditanya. Orang tanya, "Hang mau ke tak?" Dia kata, "Kalau boleh aku nak ambil jalan selamat, aku tak mau bala." Kemudian bersambung, "Tetapi kalau saya ditugaskan juga, saya akan turut, kerana saya tahu bahawa Allah kalau menetapkan sesuatu kepada saya, dia pasti menolong dan memelihara saya." Jadi Luqman dia kata, walaupun dia bagi perumpamaan macam tu, dia kata, kalau benda ni Allah yang bagi, aku akan terima. Maksud dia terima jawatan tersebut. Sebab apa dia kata? Kalau Allah pilih saya, maka sudah pasti Allah akan tolong saya jika saya berada di dalam kesusahan. Jadi tuan-tuan, sebelum dipilih lagi, kita boleh nampak kata-kata daripada seorang hamba Allah yang mulia bernama Luqman. Tutur kata dia penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Kemudian ada juga diriwayatkan bahawa Luqman ini berasal dari Sudan atau Mesir. Maksud dia Sudan Mesir ni sebelah. Kalau dalam peta ada ni, Sudan dan Mesir negara yang berjiran. Nak maksud di sini kata Luqman ni berasal dari benua Afrika. Berkulit hitam, bibirnya tebal dan kulit kakinya pula retak-retak. Sesuai dengan keadaan orang Afrika. Dia berkulit gelap, berbibir tebal dan kulit kaki dia retak. Maksud dia tebal macam kita ada ni lah kan, di hujung kita punya tumit tu retak-retak. Juga dikatakan bahawa sebaik-baik orang dari benua Afrika itu adalah 3 orang, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Mahja' yang ni hamba kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dan Luqmanul Hakim. Orang yang keempat pula ialah An-Najashi, yakni Raja Habsyah yang beriman di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang menceritakan bahawa kalau nak cari daripada orang Afrika ni yang baik-baik, ada 4 orang. Antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah. Iaitu kita semua maklum Sayyidina Bilal. Hebat tak hebat dia hidup lagi, Nabi dengar bunyi terumpah dia di syurga. Kalau kata Sayyidina Bilal dah meninggal, dia cerita tengah tu hidup, Nabi naik Isra Mi'raj, lalu kat syurga dengar bunyi terumpah dia. Hebat tuan-tuan. Nabi-Nabi lain pun tak dapat benda macam tu, tiba-tiba Sayyidina Bilal dapat. Kemudian yang kedua ialah Mahja', hamba kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang beriman kepada Allah. Dan yang ketiga dikatakan orang Afrika yang mulia, Luqman. Dan yang keempat Raja Najashi, iaitu seorang Raja Habsyah, negeri Habsyah yang memerintah Habsyah ketika Nabi mengutus surat untuk menyeru dia kepada Islam, dan dia terima kepada Islam. Kemudian tuan-tuan, As-Suhaili berkata,
Luqman adalah Naubah, yakni orang berketurunan Naubah dari penduduk Ilah, yakni sebuah bandar di tepi Laut Merah. Demikian juga dipetik dari Qatadah, dari Abdullah bin Az-Zubair. Aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah cerita terakhir yang sampai kepadamu tentang perihal Luqman? Jabir menjawab, dia adalah seorang yang pendek, pesek hidungnya, dari keturunan Naubah. Jadi kita boleh dapat gambaran lagi. Tadi kita tengok ada kata Luqman ni berkulit hitam, bibir yang tebal. Kemudian dari pula dia orang dia tak tinggi, pendek, dan hidung dia ni hidung pesek, maksud hidung kembang lah. Okey. Ianya juga sebahagian daripada disebutkan dari Sa'id bin Musayyab, katanya Luqman adalah dari Sudan dan juga dari Mesir. Maksudnya Luqman berasal daripada negara Afrika. Dan yang terakhir, dilaporkan bahawa Luqman adalah seorang mufti sebelum Nabi Daud AS dibangkitkan. Apabila baginda diutuskan kepada umatnya, yakni Nabi Daud, Luqman berhenti dari memberikan fatwa. Ada orang bertanya padanya tentang hal itu, lalu dia berkata, adakah aku tidak mahu berhenti apabila aku telah merasa cukup? Jadi riwayat ini membuktikan kepada kita bahawa Sayyidina Luqman dia hidup pada zaman Nabi Allah Daud AS. Demikianlah siapa itu Luqmanul Hakim. Tidak kira siapa pun ia, yang penting beliau adalah seorang yang mempunyai hikmah kebijaksanaan. Kata-katanya diberkati Allah dan dirakamkan di dalam Al-Quran. Ini adalah ketikan daripada buku Luqmanul Hakim, hasil tulisan Muhammad Khair Ramadan Yusuf. Jadi tuan-tuan, secara ringkas pengenalan siapakah Luqman? Seorang lelaki yang hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS, merupakan anak saudara Nabi Allah Ibrahim, keturunan bapa saudaranya yakni Azar. Hidup sehingga 1000 tahun lamanya, sehingga menjangkau ke zaman Nabi Allah Daud AS. Bukan seorang Nabi, tetapi hanyalah seorang hamba yang berkulit hitam, pendek orangnya, pesek hidungnya. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala tak pandang yang itu semua. Allah Ta'ala memuliakan Luqmanul Hakim sehingga namanya akan disebut oleh sesiapa yang membaca kitab suci Al-Quran sehinggalah hari kiamat kelak. Tuan-tuan, bukti bahawa Allah tak pandang pakai rupa, tuan-tuan. Allah pandang kepada takwa dan iman yang terletak pada hati-hati kita. Itu sedikit pengenalan mengenai Luqman. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan tengok ayat yang pertama, ayat 12 surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Terjemahannya, dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dan sungguh kami telah memberi hikmah kepada Quran. Maksud dia tuan-tuan, Allah beritahu Allah telah memberi hikmah kepada Sayyidina Luqman. Jadi apakah itu hikmah, tuan-tuan? Yang dikenali sebagai Luqman Al-Hakim. Al-Hakim itu bukan nama dia, tetapi gelaran kepada Luqman kerana dia bijaksana. Setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beza bijaksana dengan ilmu, tuan-tuan. Orang yang berilmu tak pasti lagi dia boleh menggunakan ilmu dia dengan apa yang dia dapat. Tetapi orang bijaksana, orang yang berhikmah, dia boleh gunakan ilmu yang dia ada untuk menentukan sesuatu benda. Dia boleh mengubah ilmu tersebut, dia mengetahui rahsia sesuatu perkara. Itu beza bijaksana dan berilmu. Jadi senang kita kata orang berilmu tak semestinya bijaksana. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang berhikmah, sudah tentu dia menguasai segala jenis ilmu. Jadi Tuhan beritahu, kami telah memberi kepada Luqman iaitu hikmah. Kemudian dia berkata, bersyukurlah kepada Allah. Yang ni apa, tuan-tuan? Yang dikatakan dengan bersyukur ini adalah melahirkan rasa terima kasih kepada Allah. Jadi Luqman kata, apa-apa yang kita dapat kepada Allah, tuan-tuan, kita kena bersyukur.
Kita kena ucap rasa terima kasih. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, siapa yang berterima kasih, sesungguhnya dia bersyukur, dia berterima kasih untuk diri dia. Bila kita dapat satu nikmat daripada Allah, kita memuji Allah, kita berterima kasih kepada Allah atas segala pemberian, maka apa yang kita boleh, tuan-tuan, kita boleh pahala daripada Allah. Kita boleh nikmat yang berganda berdasarkan firman Allah dalam surah Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kami pasti akan tambahkan lagi nikmat kami. Jadi Luqman ni memang siap-siap dah. Apa-apa yang kita dapat daripada Allah, kita kena bersyukur. Sebab apa? Bila kita bersyukur, dia akan balik kepada kita. Sebaliknya dia beritahu, wa man kafara, dan siapa yang kufur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dia tak kata pula, tadi dia kata kalau siapa bersyukur akan dapat balik apa yang disyukur. Tapi kalau siapa yang kufur, patutnya dia kata apa? Siapa kufur dia tak dapat. Patut dia cakap macam tu. Tapi dia kata siapa yang tak bersyukur, sesungguhnya Tuhan itu maha kaya lagi maha terpuji. Sebab apa dia kata macam tu, tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala sebenar-benarnya, tuan-tuan, tak perlu kepada syukur kita. Kalau kita tak bersyukur pun Allah tak ada apa masalah. Tak ada kesan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dikatakan wa man kafar, kalau kita kufur sekalipun, fa innallaha ghani, Allah itu maha kaya. Kita tak kacau apa pun daripada urusan Allah. Bahkan kita sendiri yang akan menjadi orang yang rugi. Yang tu dimasukkan di situ. Nampak betapa hikmahnya kata-kata Luqman. Dia tak kata siapa kufur dia akan masuk neraka, siapa kufur dia akan susah, dia akan rugi. Tak. Dia kata kalau hampa kufur pun Allah Ta'ala sikit pun tak goyang dengan kita. Tu kalau bahasa tadi, Allah Ta'ala tak ada masalah kalau kita kufur. Jadi hikmahnya kata-kata daripada Luqman. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar satu kezaliman yang besar. Jadi tuan-tuan, dalam tafsir ayat ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika turun ayat walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ada turun satu ayat dalam surah An'am ayat 82. Ketika turun ayat itu, maksud dia orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Itu maksud ayat. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi para sahabat Rasulullah SAW berkata, siapakah di antara kami tidak melakukan kezaliman kepada dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi tuan-tuan, pada satu hari turun satu ayat daripada surah An'am ayat 82, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Maksudnya orang-orang yang beriman ini mereka tidak akan mencampur adukkan iman mereka dengan zalim. Maksudnya orang beriman ini dia tak ada perangai sak baik sak jahat, sak baik sak jahat tak. Jadi sahabat tanya, siapa dia yang ada di dunia ni yang dia ni tak ada langsung kezaliman pada diri dia kecuali Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jadi sahabat tanya, mana ada orang yang macam ni? Mesti kata nama manusia ni, dia mesti ada buat kesilapan walaupun dia beriman. Kemudian Allah turunkan pula ayat yang kita baca tadi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Jadi Allah nak maksud apa pada ayat itu? Orang yang zalim, sebenar-benar zalim ialah orang yang syirik kepada Allah. Jadi Tuhan pesan kepada orang beriman, bila hamba beriman kepada Allah, jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Jadi Luqman pesan kepada anak dia, wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan oleh kerana bijaksananya Luqman ini, maka dia nasihatkan anak dia dalam ayat tadi. Dia ada dua benda. Pertama, targhib
kedua tahrif, iaitu dorongan dan ancaman. Dia kata, wahai anak, jangan syirik kepada Allah. Dia hamak. Itu dorongan. Kalau hang syirik juga, sesungguhnya hang telah zalim pada diri sendiri. Dia kata macam tu. Mula-mula dia hamak jangan zalim. Kalau hang zalim juga, dia hantar ancaman. Ancaman dia apa? Inna syirka la zulmun azim. Kalau hang syirik, maka sesungguhnya hang telah buat satu kezaliman yang besar untuk diri hang. Bila kata kezaliman besar ni tuan-tuan, Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah beri satu penjelasan yang jelas. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan akan mengampunkan semua jenis dosa selain daripada syirik. Jadi Luqman pesan berdasarkan ayat pada surah An-Nisa tadi. Dia hamak ke anak dia. Benda pertama dia ajak anak dia, wahai anakku, kenallah Allah. Yang tu ayat pertama. Dia cerita pasal syirik. Maksud dia, hang kena kenal Tuhan hang satu. Jangan sekali menduakan dia. Jangan sekali hang putih harap dengan Allah. Tinggal Allah, harap kepada makhluk, sembah tokoh, percaya kepada bomoh, pi jumpa pawang dan sebagainya. Itu ajaran pertama Luqman kepada anak dia. Jadi kita boleh ambil apa pada ayat pertama ni? Anak-anak kita, bila kita lahir saja anak kita di dunia, apa pun yang kita buat, kita azankan dia. Pasal apa? Biar kalimah Allah, kalimah thayyibah masuk ke telinga dia. Bila dia dah besar sikit, kita kena ajak dia kenal Allah dulu. Bukan ajak ABC, bukan ajak 1, 2, 3. Ajak dulu, biar dia boleh sebut Allah, biar dia kenal siapa Allah. Kalau umur setahun 2 tahun, kita cerita dia cerita anak, main dia hari puak anak puak kita tauhid, main nak cerita pasal Allah, mungkin tak logik. Tapi setahun 2 kita sebutkan Allah, pasang di rumah ayat-ayat Quran yang dia biasakan dengan perkataan Allah. Itu yang pertama dia ajar balik Sayyidina Luqman kepada anak dia. Nampak tuan-tuan, didikan yang pertama. Kita lah ni, apa yang kita kejar, kebanyakan daripada kita, termasuk saya pun sama. Bukanlah nak kata saya ni nak sama orang saya pun. Kejar dan bagi anak boleh ABC, boleh 1, 2, 3. Pasal apa? Tuntutan dunia lah ni semua benda macam tu. Kalau boleh anak beranak ni, esok nak boleh suruh baca buku dah. Kalau boleh, punya kita duk kejar benda tu. Tapi dalam Quran Allah cerita jelas. Luqman kata apa? Biar anak kenal Allah dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berikutnya ayat yang ke-14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Maksudnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusunya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku saja dikembalikan. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini ada gabungan. Pertama, gabungan daripada kata-kata Luqman, dan yang kedua, gabungan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita tengok dulu kata-kata Luqman. Dia beritahu ke anak dia, lepas dia ajak anak dia, jangan syirik kepada Allah, kenal Allah, buat baik kepada kedua orang tuamu, wahai anak. Dia beritahu kata apa? Ni mak ni, ketika mak duk mengandung ni, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Makin hari dia mengandung, makin dia lemah. Tak larat, letih, muntah, Allah, sakit tu, sakit ni, darah tinggi, kencing manis, macam-macam benda berlaku pada mak ketika dia mengandungkan kita. Luqman ajar yang tu. Dia beritahu anak dia, tengok betapa teruknya mak hang mengandung hang ni. Yang kata 9 bulan tu makin naik bulan, lagi dekat nak beranak, makin teruk mak hang. Sampai nak semayang berdiri tak boleh, kena duduk. Duk sat pun tak boleh, perut sakit, sat anak duk berguling dalam perut macam-macam. Dia cerita macam tu dekat anak dia. Maksud dia nak kata, wahai anak, lepas hang selesai taat kepada Allah, maka taatlah kepada ibu dan bapamu. Allah Ta'ala juga datangkan ayat dalam suratul Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah
menetapkan bahawa yang pertama, alla ta'budu illallah, sembahlah kamu semua kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan buat baik kepada kedua ibu bapa. Sama macam mana Luqman ajar dengan Allah turunkan ayat. Allah kata pertama sekali tuan-tuan, kita kena sembah Allah. Kedua, wa bil walidaini ihsana, buat baik kepada mak bapak. Luqman kata apa? Mula-mula jangan syirik Allah. Ayat kedua, buat baik kepada mak bapak. Nampak tuan-tuan? Tu kehidupan kita manusia di dunia. Kalau kita nak kata ada malaikat di dunia ni tuan-tuan, kalau ada Tuhan, kalau ada Tuhan yang perlu kita sembah di dunia yang kita nampak, nescaya Tuhan itu adalah ibu dan bapa kita. Tak ada orang lain. Istimewanya ibu bapa ni, kalau bapa, seseorang bapa tu dia bunuh anak dia dengan sengaja. Dia bunuh dengan sengaja, dia tak dikenakan hukuman qisas. Dia tak kena hukum hudud. Sebab apa? Dia bapa. Betapa besarnya kuasa seorang bapa, seorang ibu ke atas anak-anak dia. Tapi tuan-tuan dan puan, apa terjadi dengan zaman ini? Anak-anak, kita berada pada satu zaman di mana Nabi bagi tahu dalam satu hadis, ibu melahirkan tuannya. Kita berada pada zaman itu ni tuan-tuan. Anak sekarang setakat dengan mak ni, jangan kata tuan-tuan, dia boleh menjawab, dia boleh tinggi suara lebih daripada mak dia. Dia anggap mak dia ni menyusahkan. Kecil-kecil dia tempek kat mak dia. Bila besar, dia dah kenal kawan, mak ke mana, pak ke mana. Dia kira aku nak hidup bebas. Mak, pak, apa jangan kacau hidup aku. Aku pandai, aku dah besar, aku boleh urus diri sendiri. Tuan-tuan, sebab apa jadi macam tu? Tengok balik. Agama kita ajar kat anak kita cukup ke tak? Kalau ikut Luqman tadi, dia kata apa? Anak kita kenal tak siapa. Kalau anak kita betul-betul kenal Allah, dia percaya dengan rukun Islam dan rukun iman, maka sudah pasti anak itu akan hormat kepada kedua ibu bapa dia. Luqman habaq pula kat anak dia. Lepas tu dia, kita pun kena cerita, anak oi tengok mak ni macam mana ni. Lepas tu mak duk buang dalam perut, hang dalam perut, mak duk bawa hang ni. Keadaan mak ni macam mana? Cerita kat dia biar dia tahu. Kadang-kadang kita tak cerita benda tu. Tak cerita benda apa mapek lah. Ni kemarin Penang menang 2-0 Kelantan, dahsyat. Cerita benda-benda yang tak ketahuan. Boleh nak cerita apa pun. Tapi cerita satu pengorbanan, cerita benda ni supaya anak ni sedar. Anak ni kadang-kadang dia bukan dia tak tahu, tapi benda tak dibagi tahu kat dia. Dan dia rasa benda tu macam tak ada apa pun, kecil je pun. Alah, dah kata mak pak kahwin lah, standard lah mengandung. Siapa suruh kahwin? Ada orang jawab macam tu kan. Kalau tak orang mengandung, tak payah kahwin. Kita tak terang kat mereka apa tujuan kahwin, apa tujuan mengandung, apa semua. Jadi menyebabkan bila anak ni besar, dia derhaka kepada kita. Kita nak salah siapa waktu tu? Mulalah nak cari, dia ada sejak dia kawan dengan dia pun dia ada lingkup. Mula nak cari orang, nak dimasalahkan atas masalah anak kita. Sedangkan kita sendiri tak mahu mengaku bahawa kesilapan tu berpunca daripada diri kita sendiri. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sambung. Tadi kata-kata Luqman, dia suruh hormat mak bapak. Kemudian Allah pula bagi tahu, anishkurli wa liwalidayya. Disebabkan hampa ada mak bapak, dengan mak bapak tu lah dia bela hampa daripada kecil sampai besar. Hampa hidup senang je. Yang susah ni mak bapak, bergolok bergadai ni mak bapak. Asalkan nak bagi hampa makan, mak bapak sanggup ikat perut, mak bapak sanggup sakit. Tuhan kata, pasal itu hampa syukur kepada aku. Pertama, kita tak boleh syukur kepada orang lain. Syukur kepada aku. Anishkurli wa liwalidayya. Terima kasih ke aku sebab bagi hampa mak bapak, dan terima kasih kepada mak bapak sendiri sebab dia sanggup jaga hampa. Anishkurli wa liwalidayya. Terima kasih kepada aku dan terima kasih kepada kedua ibu bapa. Wa ilayyal masir. Dan ingatlah, hampa semua ni akan kembali kepada aku, yang ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ni dia ada dua gabungan. Satu kata-kata daripada Luqman dan satu lagi perintah daripada Allah. Bila kita sedar betapa besarnya jasa ibu bapa kita, angkat tangan setiap hari, tolonglah doa sekurang-kurang, Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu anishkur wa liwalidayna. Kita bersyukur dengan mak bapak kita. Bersyukur kepada Allah kita, alhamdulillah. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berikutnya ayat yang ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Maksudnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15 ni, kita membincangkan bahawa Luqman bagi tahu ke anak dia, jika wahai anakku, kedua ibu bapakmu menyuruh kamu melakukan sesuatu yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau menolak suruhan mereka. Jangan engkau patuh kepada suruhan mereka. Contohlah kata tuan-tuan, dan ni nak periksa kata, kita bawa anak pergi buat rumah ni, anak saya ni nak periksa kalau boleh tolonglah bagi dia dapat straight A ke apa-apa. Rumah kata boleh, tak ada masalah. Jambi bagi satu tangkai. Nah, ni tangkai suruh anak pakai. Jangan buka selama tempoh periksa, jangan buka, pakai tangkai ni. InsyaAllah dia akan jawab dengan mudah. Allah akan tolong. Untuk rumah pun kalau burung boleh apa, Allah akan main, malaikat akan duduk sebelah, dia akan bagi kat kita, anak dia akan dapat straight A. Mak pun balik main, anak ni ada tadi mak pergi jumpa kawan, kawan bagi, dia suruh pakai ni, InsyaAllah nanti periksa mudah buat. Dan anak ni kalau dia tahu benda, satu benda tu benda yang bermasalah, mak ni apa dia ni, tak tahulah ni kawan mak kata tangkai, mak tangkai ni hukum dia berdosa, dah tak apa, pakailah, mak nak tolong janganlah orang cakap mak derhaka. Maka waktu tu bila anak tahu satu benda syirik, mak ayah suruh, mak minta maaf, benda ni tak boleh. Cik bukan tak mau patuh cakap mak, tapi cik tak boleh buat benda ni. Dia kena tolak, tapi tolak dalam keadaan yang penuh tertib, penuh hikmah, penuh lemah lembut. Tak boleh, mak ni gila, dok pemain benda ni, takkan mak tak tahu ni kurafat. Kalau macam tu tuan-tuan, yang tu dia jadi hukum lain. Satu dia kena tolak, tapi dia tak ada hormat kepada orang tua dia. Yang ni Luqman nak ajar. Ataupun kalau yang tu mungkin lajuk sangat, kita main yang contoh mudah sikit. Pak pergi kedai, beli kasper, bagi kat anak. Nah jom, pak steam, hang steam. Lama tak minum. Contoh kata minum arak, pak beli kat anak, suruh anak minum. Anak pergi sekolah belajar hukum minum arak ni haram, maka dia kena bagi tahu, pak tak boleh minum pak. Tak apalah, hang minum lah, aku beli. Awak selama ni aku duduk beli, hang minum kan? Tak boleh, benda ni haram. Maka anak ni dia kena tolak, walaupun itu adalah suruhan ibu bapa dia. Kalau suruhan yang menjahanamkan, suruhan yang menentang daripada ajaran Islam, suruhan yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu wajib menolak. Tapi menolak dengan penuh lemah lembut dan penuh kehormatan. Mungkin mak bapak dia tu tak berilmu, dia berilmu, tapi hormat itu tak memerlukan kepada mak bapak yang berilmu. Asal nama ibu, nama bapa, apa jadi pun tuan-tuan, anak mesti kena hormat pada ibu bapa. Tanya diri kita sendiri tuan-tuan, cuba kita fikir sikit, anak mana yang dia pernah ada rasa tak puas hati ke ibu bapa? Siapa? Boleh kata semua orang, ada saja satu dua perkara yang dia bertentangan dengan mak bapak dia. Dia tak mau buat benda ni, mak bapak dia suruh, tapi benda ni tak bertentangan dengan syarak. Bila tak bertentangan dengan syarak, dia kena ikut. Tapi dia tak mau buat, tapi sebab suruhan mak bapak dia kena buat juga. Contoh kata nak kahwin, mak cik nak pakai gala putih, mak teringin tengok hang pakai baju gala kuning. Dah cik nak putih, bolehlah gala kuning. Kita pun ikut sebab mak kata, tapi kita tak puas hati. Pernah berlaku macam tu. Tapi dah kata mak bapak benda tak bertentangan dengan syarak, kita kena ikut. Yang tu apa?
autoriti Allah Ta'ala letak pada mak bapak. Dia punya kata-kata itu adalah satu hukuman untuk kita, selagi mana suruhan dia itu tidak melanggar batas-batas syarak. Yang ini yang diceritakan oleh Luqman. Dan dia kata, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kalau tak ikut apa, kemudian dia habang pula, pergaulilah, maksudnya kita berhubung dengan mereka dengan cara yang paling baik yang kita boleh. Kecil, cara kecil. Bila kita besar, mak bapak kita makin tua, maka kita kena jaga mereka macam mana mereka jaga kita dulu balik. Kalau kita kerja, kita bagi apa yang kita mampu. Mereka tak mengharapkan duit kita. Bukan ada bapak hang kerja ni, gaji hang berapa 700, aku nak 50%, hang kena bagi. Sebab apa? Dulu aku belah hang. Kalau tak ada, aku berkelak semua bil. Hang yang susu, hang yang pamper daripada kecil sampai besar. Tak ada, tuan-tuan, saya tak pernah jumpa bapak yang macam tu. Tapi kita sebagai anak, kenang jasa. Mereka jaga kita, mereka hantar kita pergi sekolah, mereka bagi pendidikan, mereka sanggup bergolok bergadai demi kita. Masing-masing ada, dia boleh tahu pengorbanan orang tua dia. Kerana saya sendiri pun, orang tua saya banyak berkorban pada saya. Allah Ta'ala takdirkan saya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara, tuan-tuan. Berapa banyak duit yang pakai. Jadi itu masing-masing mak dia ada pengorbanan dia. Kita nak balas banyak mana nak kira balik. Pak kira Zat, pada cek mula beranak itu sampai cek mula raja umur 26 tahun. Agak-agak berapa? Cek nampak loan, bayar apa? Boleh kita nampak yang tu, tuan-tuan? Takkan mampu untuk kita. Mungkin kita boleh bayar harga susu, harga pampers kita boleh bayar, tapi harga mereka jaga malam pasal kita demam. Harga mereka susah hati ketika kita nak dilahirkan. Harga-harga benda yang mereka berkorban, jiwa dan raga mereka untuk kesenangan kita. Yang itu macam mana kita nak bayar, tuan-tuan? Dan itu satu benda apa jadi pun kita takkan mampu bayar di dunia dan di akhirat. Jadi atas sebab itu, tuan-tuan, dikatakan kalau mak pak suruh kita buat benda jahat, kita kena tolak cara baik. Tak boleh nak tinggi suara. Jangan kata apa lah, saya tak boleh pergi dengan pak saya ni, dia duduk kata saya lebih kurang. Nanti dia ngomong, sambil dia pak saya ni kira boleh tiap, nampak muka saya dia maki, nampak muka saya dia maki. Dia tak boleh apa. Tak ada hukuman yang mengatakan kita boleh lawan balik mak pak. Tak ada. Boleh lawan pun ketika suruhan melakukan kejahatan, itu pun dengan cara yang paling terhormat. Wattabi' sabila man anaba ilai. Kemudian Luqman kata apa? Ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepada aku. Ini Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala pesan kat kita, ikutlah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku. Siapakah orang itu, tuan-tuan? Mereka ini adalah orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qadar, lagi berserah diri dan kembali kepada Tuhannya. Jadi ada juga yang mengatakan bahawa wattabi' sabila man anaba ilai, ikutlah orang-orang yang telah kembali kepadaku. Ada satu lagi riwayat dikatakan kita nak kena ikut siapa? Kita ikut orang ini, dia tuju kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, terutamanya kepada khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum. Kerana mereka inilah orang yang selepas Nabi, orang yang mengikut suruhan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar. Jadi ayat ni dia ada dua perkara, tiga perkara. Perkara pertama, Luqman bagi tahu anak, kalau mak suruh buat benda jahat, mak suruh buat benda tak elok, tolak dengan cara baik. Kemudian dia kata yang kedua apa? Gaulilah mereka, jaga mereka, duduk dengan mereka. Jangan dikatakan lagi ni wajib anak tak boleh pindah, kena duduk dengan mak pak. Dah. Anak kadang-kadang kerja jauh, tapi dia kena ada masa untuk balik main jumpa mak pak dia. Tak ada masa, kerja banyak sangat, takkan tak boleh telefon sat 2-3 minit, mak apa abang macam mana ni, okey ke, sakit demam ke, duit ada ke apa, cukup. Sekadar mak ni dengar suara, pak ni dengar kita punya celoteh pun hilang segala penat dia. Dan yang ketiga dia kata apa? Ikutlah jalan-jalan orang yang telah kembali. Maksud dia orang-orang soleh. Ada yang mengatakan orang yang beriman kepada Allah, yang ni orang yang bergantung sepenuhnya kepada rukun iman. Dia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat dan juga kepada ketentuan Allah. Dan satu lagi riwayat mengatakan ikutlah para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Sebab depa ni sebaik-baik ikutan yang kita boleh ikut selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Jadi tuan-tuan, Luqman nak ajak kat dia pada ayat ni, dia bagi satu perumpamaan. Dia kata, anak, Pak nak bagi tahu ni, kalau ada satu amalan perbuatan yang hang buat, benda ni misqala habbah, sebesar biji benih. Habbah ni tumbuhan, sebesar biji dia. Dia terjemah di sini sebagai biji sawi. Maksudnya kecil sangat. Tapi kalau benda tu baik, besar misqala habbah, besar biji sawi, ataupun satu benda jahat, besar biji sawi juga, maka Allah akan tahu perkara tersebut. Kira dia tak kata, anak jaga di mana pun Allah ni akan ada dengan kita. Kita nak buat apa pun kita kena pandang kata Allah ni sentiasa matikan kita. Dia tak cakap benda-benda banyak. Dia bagi anak dia fikir. Wahai anakku, hang buatlah kecil mana benda baik atau kecil mana benda jahat, sesungguhnya Allah tahu. Allah itu maha halus lagi maha teliti. Sama ada benda tu hang buat kebaikan yang kecil atau satu kejahatan yang kecil, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertepatan apa dikatakan dengan Luqman ini dengan firman Allah dalam surah Zalzalah, "Wa may ya'mal misqala dzarrah khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarrah syarran yarah." Siapa yang buat kebaikan sebesar zarah, Luqman kata biji sawi, Allah Taala buat kecil lagi. Zarah, satu benda yang biji sawi ni dengan mata boleh tengok. Zarah ni kena guna mikroskop. Besar tu buat kebaikan, khairan yarah, akan dicatat kebaikan. Dan siapa yang buat satu benda jahat, besar tu juga syarran yarah, akan dicatat kejahatan tersebut. Jadi Luqman ajar anak dia, lepas dia kata sembahlah Allah, kenal Allah, dia kata hormat mak pak. Lepas dia kata hormat mak pak ni, dia ajak anak dia bermuamalat. Bila anak duduk dengan orang ni, hang kena ingat, apa saja hang buat anak, baik kecil ataupun besar, baik buruk ataupun jahat, semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Imam Ghazali dia dah bagi tahu kan, dia kata nak buat jahat, nak buat dosa Islam lah. Kita nak buat maksiat kepada Allah, tuan-tuan, tak susah. Buatlah maksiat asalkan satu syarat. Apa syarat dia? Sila keluar dari bumi Allah. Bukan sila keluar dari mana-mana, ada sila keluar dari bumi Allah. Pergi satu tempat yang kita buat sendiri, buatlah apa di sana pun. Kalau kita mampu nak buat, pergi, boleh buat maksiat. Maksud dia nak kata apa? Tak ada tempat di bumi Allah ni untuk orang yang melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Macam tu mana ajar anak dia. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ke-17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Maksudnya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dari perkara-perkara yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat ini lepas Luqman ajak muamalat anak dia, berhubungan macam mana anak duduk dengan orang. Jangan buat kacau, jangan buat benda yang besar ataupun kecil daripada dosa ataupun maksiat. Maka Allah akan tahu. Dia pesan pula, ya bunayya aqimis salat, wahai anakku, dirikanlah sembahyang. Itu tonggak sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku diri dia orang beriman kalau sembahyang dia masih lagi tak sempurna. Itu poin yang paling besar. Kemudian dia kata apa? Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Suruhlah kepada kebaikan dan cegahlah kepada kemungkaran. Hidup kita ni anak, kadang-kadang kita ni berdepan dengan pelbagai masalah.
Bila kita berdepan dengan berbagai masalah dan berbagai jenis manusia, maka sentiasa di mana kita berada, buatlah perkara yang baik. Kerana kita tak boleh ajak orang buat baik, diri kita jadi baik pun jadi. Moga-moga dengan orang tengok diri kita, orang akan cuba patuhi sikap kita. Dan cegahlah kemungkaran. Di mana saja kita berada, nampak kemungkaran, cegahlah. Nak cegah macam mana? Nabi SAW ajak kita 3 cara cegah kemungkaran. Untuk orang yang berani dan orang yang malu. Kadang-kadang kita ni, nampak kata contoh orang duk couple buat maksiat. Tengok dia ni badan besar ni, dia kena kumpit teruk, dia guna kenyok ni. Takkan nak pergi tegur, takkan nak pergi pukul, takkan nak pergi cakap. Jadi Nabi ajak 3 cara nak cegah kemungkaran. Masing-masing siasat kita tahu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, biyadi, dengan tangan, dengan kuasa yang ada, dengan kemampuan. Contoh kata kita ni ada JKKK, malam-malam ronda nampak orang buat maksiat, kita pergi. Itu dengan tangan, dengan kuasa yang kita ada. Fa illam yastati', tak mampu. Dengan tangan kita tak boleh. Fa bilisani, dengan lidah, tegur dia, nasihat dia. Kalau perlu kan ada ketika kalau kita kena maki hamun, tak apa. Dia kata guna lidah ni, tapi kita mula dengan cakap, nasihat elok-elok. Tapi dah 2-3 kali cakap, jadi lagi kita tinggikan suara. Masuk maki hamun di sini bukan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang ucap dah. Masuk maki hamun ni, tinggikan suara. Biasa orang maki hamun mana ada orang maki hamun lembut. Maki hamun ni dia apa? Maksud dia dengan menggunakan nada yang tinggi. Marah dia. Kalau perlu marah. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Nak cakap pun tak mampu, saya malu lah nak cakap macam mana ni, saya pun tak sempurna. Fa bi qalbi. Maka gunakanlah hati. Hati ni macam mana nak cegah kemungkaran? Kita doa. Ya Allah ya Tuhanku, berilah hidayah kepada orang yang buat maksiat ni. Ya Allah ya Tuhanku, hindarkan aku daripada buat maksiat tersebut. Kita doa ke Allah, kita tak mampu nak buat apa. Kita nak nampak benda tu berjalan, tapi kita doa moga-moga Allah bagi hidayah kat dia, dan Allah Ta'ala letakkan hijab supaya kita pun tak buat benda tersebut. Dan Nabi datangkan di akhir hadis tu, siapa yang tegur dengan hati, wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Pasal apa hati paling lemah? Sebab kita berdoa ke Allah dalam hati, tuan-tuan, orang yang buat maksiat tu dia tak dengar. Bila dia tak dengar maksiat tu jalan. Sebab tu dipanggil lemah. Jadi untuk orang yang berani dan orang yang malu, ada cara kita nak cegah kemungkaran. Jadi Luqman dia ajak anak dia daripada kecil, wahai anak, nampak benda baik suruh orang buat, nampak benda jahat cegahlah dia. Kemudian dia berkata apa? Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah. Tuan-tuan, sabar tuan-tuan. Sabar ni adalah satu benda yang cukup baik. Dalam Quran banyak sangat cerita pasal sabar. Nabi Yaqub alaihissalam dalam surah Yusuf mengungkapkan perkataan sabar 2 kali. Pertama ketika anak dia mai habaq Nabi Allah Yusuf kena makan serigala. Yang kedua ketika dia anak dia juga mai habaq anak bungsu dia Bunyamin kena tangkap sebab mencuri di Mesir. Apa dia kata tuan-tuan? Fasabrun jamil. Sabar itu indah ke tuan-tuan sabar? Tanya kepada diri kita, indah ke sabar tuan-tuan? Sabar ni satu benda yang pahit tuan. Kita contoh kata kehilangan harta benda, kata kereta kita pergi parking hilang. Sabar. Kita tengok orang sebut pandailah sabar, tak kena kat hang tak apa, kena tengok berwata kita pula. Sebab apa? Sabar ni benda yang pahit. Tapi Nabi ungkap kata sabar ni indah. Siapa yang boleh bersabar, makin tinggi sabar dia, maka dia tu orang yang makin dekat kepada Allah. Kita kena ada sifat sabar. Sebab apa? Kalau kita nak minta tolong ke Allah, tuan-tuan, Allah ajak 2 cara. Wasta'inu, minta pertolonganlah kamu daripada Allah, bis-sabri was-salat, dengan sabar dan menunaikan solat. Tuhan tak kata sembahyang dulu. Contoh kata kita ni tiba-tiba main berita ni, mai Tuhan baru meninggal ni, sabar banyak orang. Kita innalillahi wa sedih. Sabar dulu. Bukan kata meninggal dia mana nak sembahyang, tak ada. Tuhan pun tahu sifat manusia
manusia ni bila dia terima satu benda sedih ataupun benda yang duka cita, dia akan jadi macam satu perasaan yang tak ditanggung. Sebab tu Tuhan kata, minta tolong ke Allah bisabri wassalah. Sabar dulu, kemudian baru solat, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Luqman dia ajak kepada anaknya, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Apa saja, itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni ada 3 perkara dia suruh anak dia buat. Pertama, dia suruh anak dia menunaikan solat, jaga sembahyang. Yang kedua, dia ajak anak dia buat yang baik, tinggal yang buruk. Suruh manusia buat baik, cegah manusia daripada kejahatan. Dan yang ketiga, dia pesan apa kat anak dia? Ada tanam dalam diri ini sifat sabar. Apa saja yang terjadi, sabar. Jangan marah, jangan melawan, jangan tunjuk kita ni perongoi, pemarah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berikutnya ayat yang ke-18. Wala tusaghir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong dan berjalan di muka bumi Allah ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Diajak pula ke anak dia, wahai anak, wala tusaghir khaddaka linnas, jangan kamu memalingkan wajah ketika kamu bercakap dengan manusia. Tuan-tuan, kalau kita duk sembang dengan orang ni, orang duk cakap, kita duk dengar, tiba-tiba orang sembang dengan kita, tapi muka dia kali belah sana. Dia tengok belah sana tapi dia sembang dengan kita. Apa perasaan kita? Kita rasa, aku ni hina sangat ke? Yang sampai tak mau pandang muka aku ni, ada apa kat muka aku? Sebab benda tu boleh mendatangkan satu perasaan buruk dalam diri orang yang sedang duk melihat benda tu. Saya duk cakap dengan tuan-tuan, tiba-tiba saya tengok belah ni tapi duk sembang dengan tuan-tuan, maka satu perasaan buruk dalam hati tuan-tuan telah terjadi atas saya. Ini awak bagus sangat ke yang sampai tak mau nak tengok muka aku langsung apa semua ni? Yang tu yang memanajah kat anak dia. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata di sini, daripada Zaid bin Aslam, ada seorang ulama Zaid bin Aslam, dia kata, janganlah kamu berbicara sambil berpaling. Jangan kita cakap dengan orang dengan keadaan muka kita tak tengok muka dia. Paling tepat, mata bertemu mata, tu paling cantik. Tuan-tuan, kita tak boleh berpaling muka, apatah lagi buat muka sambil jeling muka masam. Tuan-tuan, kita ni siapa kalau kita buat benda tu? Nabi SAW pernah buat benda yang sama dan menerima teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan bermakna itu sifat buruk Nabi. Cerita dalam surah Abasa, tuan-tuan, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu berbasah muka dan berpaling ketika datang seorang buta. Cerita pada satu hari Nabi SAW sedang berdakwah kepada beberapa pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy, yang Nabi dakwah kepada pemerintah Quraisy. Mereka ni masih lagi kafir, tak masuk Islam. Nabi tengah dakwah kat mereka, tiba-tiba mai seorang sahabat Nabi yang buta, Anja Abul A'ma. Seorang buta, nama dia siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Dia mai jumpa Nabi, dia mai ke belakang. Sambil dia mai tu dengan tujuannya nak tanya pasal Islam. Dia dah Islam, dia nak tanya pasal Islam. Dia tak tahu kata Nabi ada tetamu sebab dia buta. Jadi macam biasa tuan-tuan, kita bayangkan kita nak sembang ni, sembang rancak, tiba-tiba orang pegang buku belakang. Ni pasal apa? Betul macam tu betul tak? Kita tengah cantik sembang, orang pegang buku kita jadi setok, kita jadi terkejut. Maka Nabi pun ada sifat basyariyah. Nak tunjuk kata Nabi ni ada sifat harus, sifat basyariyah, sifat manusia biasa. Maka Nabi pun tengah duk cakap, Abdullah bin Maktuman, Nabi macam tengok ni Nabi kalih muka dia sambil pasang muka sikit. Dia ni yang time ni lah nak tanya orang. Lebih kurang dalam bahasa kita macam tu lah kan. Takkan nak tanya Nabi, aku dah tahu Allah Ta'ala turunkan wahyu tegak Nabi lah tu. Pasal apa hang kalih dan masa muka pada orang nak tanya ni? Sedangkan yang main tanya tu dia Islam dah, dia nak kuatkan lagi keislaman dia. Sedangkan di depan hang tu, mereka tu masih lagi kafir, belum tentu mereka nak Islam. Nabi tak apa tuan-tuan, Allah tegur. Kita ni siapa nak tegur? Dan kita siapa nak jalan dengan
nak sembang orang dengan kali muka, nak jalan dengan megah. Dia kata pula, wala tamshi fil ardi maraha, jangan anakku kamu jalan di muka bumi dengan penuh kemegahan. Jalan angkat dada, kita rasa kita ni ada pangkat, kita ni ada kekayaan, kita ni ada nama, orang takut dengan kita hebat. Lama mana benda tu nak kekal, tuan-tuan? Tuan-tuan, kalaulah pangkat Datuk Seri, Tan Sri Tun itu menjamin tiket ke syurga, tuan-tuan, saya sanggup gadai apa yang saya ada untuk beli benda tu. Kalau yang tu tiket ke syurga, tuan-tuan, yang tu semua benda di dunia. Sebenarnya kita kena sedar, makin tinggi pangkat kita, sebenarnya makin besar ujian Allah Ta'ala bagi kat kita. Orang keliling akan panggil kita dengan nama pangkat, Datuk, Pak Abang, Datuk, Tan Sri, Pak Abang, Tan Sri, Tun. Orang tak panggil nama kita akan rasa megah. Bila timbul megah tu, tuan-tuan, itu ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala uji kita dengan kekayaan. Makin hari kita makin banyak, rezeki kita makin murah, kita makin kaya. Orang mula panggil, hai orang kaya. Bila sebut begitu, kita megah dengan apa yang kita ada. Itu adalah ujian yang besar waktu itu pada kita. Jadi Luqman habaq ke anak dia, jangan duk buat perangai dengan manusia dua perkara yang buruk. Nak cakap, tengok muka dia. Kalau nak berjalan, tundukkan wajah. Jangan bermegah di atas bumi Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ayat yang ke-19, ayat yang terakhir. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Maksudnya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara himar, yakni suara keldai. Tuan-tuan, dan ayat terakhir dia nak ajak ke anak dia dalam bab adab. Apabila kamu berjalan, wahai anakku, waqsid fi masyik, jalan dengan cara yang sederhana. Jangan terbopok-bopok, jangan terlalu laju nak jalan sampai ganggu orang, ataupun jangan jalan terlalu perlahan sampai juga boleh mendatangkan gangguan kepada orang. Dan jalan tu jangan bermegah. Sebelum tu dia kata jangan jalan bermegah. Kemudian dia kata jangan bermegah tu macam mana? Dalam bentuk sederhana. Jangan laju, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan sentiasa merendah diri kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, tuan-tuan. Kemudian yang kedua dia beritahu, waqdud min sautik, jaga suara. Jangan duk menjerit, jangan duk qiyau tak ketahuan. Suara Allah Ta'ala bagi elok-elok, jangan burukkan suara tu. Inna ankaral aswat. Ankara ni, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bab nahwu ni, ankara dia isim tafdhil. Bila isim tafdhil ni maksud dia satu benda yang paling besar. Contoh Allahu Akbar. Akbar tu isim tafdhil, maksud dia Allah Maha besar, tak ada lebih besar daripada Allah. Bila kata inna ankara, sesungguhnya seburuk-buruk, tak ada yang lebih buruk. Paling buruk, suara yang dalam buruk di dunia, sautul hamir, suara keldai. Tuan-tuan pernah dengar suara keldai tu kan? Dia bunyi iho-iho, tuan-tuan, memang buruk. Daripada muka dia, kita tengok muka keldai dengan bunyi dia tak match, tak pattern. Patutnya keldai ni dia taklah buruk sangat, tapi dengan bunyi dia tu dia tak macam tak sepadan. Tapi nak kata seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Dia nak kata apa kan dia? Anak, jangan menjerit tak ketahuan, jangan cakap lebih kurang. Sebab bila menjerit suara jadi buruk, dan seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Jangan bersuara seperti keldai. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, daripada ayat 12 hingga 19 surah Luqman, ada pelbagai cara kita boleh tengok Luqman ajak kepada anak dia. Bermula daripada ilmu tauhid, kenal Allah. Pertama sekali dia sebut kenal Allah. Bila dah kenal, jangan sekali-kali durhaka, menduakan, syirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia ajak supaya hormat kepada mak pak. Bila dah kenal Allah, dah tahu apa yang perlu buat, hormat mak pak. Kemudian mulalah dia ajak lagi beberapa perkara. Mak pak kalau suruh kita buat benda jahat, jangan buat. Kemudian dia ajak anak dia, jagalah sembahyang, suruhlah kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, tanamkan sifat sabar di dalam diri. Kemudian apabila berada di kalangan manusia, nak bercakap dengan manusia, cakap tengok muka dia, jangan duk pandang ke arah lain. Dia nak berjalan elok, jangan dabik dada, jangan rasa bangga di atas muka bumi Allah. Sebab kita ni hanya manusia biasa. Dia ajak semua anak dia.
Jadi tuan-tuan, kita boleh gunakan ayat daripada 12 hingga 19 ini sebagai panduan kepada kita, tuan-tuan. Untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Kita didik zuriat kita, anak cucu kita, keturunan kita, seperti mana yang telah diajarkan oleh Luqman kepada anak dia. Sebab kalau kita perhati balik, tuan-tuan, kita kaji balik, dia ajak satu benda step by step. Dan kalau kita ikut apa yang Luqman ajak, kita tak payah ambil. Sebenarnya ada banyak lagi, tuan-tuan, yang dalam Quran yang ni saja. Kemudian ada juga kalau kita tengok khas tafsir suratul Luqman, ada lebih kurang 70 lagi kata-kata hikmah dia yang tak dijadikan sebagai dalil dalam Al-Quran, tapi dikeluarkan oleh para ulama. Banyak lagi pesanan dia, tapi ini pesanan utama yang Allah Ta'ala ambil daripada ayat 12 hingga 19. Kita jaga benda ni, kita buat dekat anak zuriat kita, maka insya-Allah mereka akan berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini habis benda orang kata apa? Pelajaran yang paling mudah lah, antara benda yang kita perlu didik pada seorang anak-anak Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi sekarang ni pun dah 8.40. Jadi insya-Allah saya ingat saya berhenti dulu dekat ni. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berhenti, baru-baru ni, tuan-tuan, ada saya terima satu soalan daripada jemaah kita juga. Dia mengatakan bahawa ada, bila kita ni buat kuliah, tuan-tuan, kita buat kuliah macam ni, macam tadi Isyak kira 8.21, dah ni 8.39, dah lewat dah ni. Sedangkan Nabi SAW suruh kita semayang di awal waktu. Betul kan? Betul. Nabi suruh kita semayang di awal waktu. Jadi apakah yang kita nak buat dah ni? Kita duk ada ni, duk dengar majlis kuliah ilmu ni, benda yang berlawan dengan suruhan Nabi SAW. Jadi dia nak tanya soalan ni, bolehkah bila ada majlis kuliah macam ni, solat itu dilewatkan, tuan-tuan? Jadi jawapannya, tuan-tuan, okay, kita tengok pada zaman ni, masing-masing kita sibuk, tuan-tuan. Kita sibuk dengan urusan dunia. Daripada pagi sampai ke petang, kebanyakannya kita faham waktu tu waktu kerja. Jadi kita cuma ada waktu rehat, lebih kurang daripada lepas pukul 5 sampailah ke esokan paginya. Jadi kita balik pukul 5, kita dah rehat sat, kita dah mandi, makan apa. Kemudian waktu paling sesuai kita nak buat kuliah, maghrib hingga ke isyak. Sebab waktu tu kita masih lagi ada saki bagi tenaga. Kita taklah terlalu mengantuk untuk nak main mengaji. Tapi masalah dia, maghrib dan isyak ni pendek. Tak sampai sejam lebih sikit je. Terang maghrib nak wirid, nak sembahyang sunat apa semua, takkan kita nak buat majlis ilmu ni lebih kurang ada 45 minit. Jadi bila kita main tang ni, terpaksa genjakkan waktu. Boleh ke tak boleh, tuan-tuan? Jawapan dia boleh. Kita tak ada masalah kalau kita nak buat asal kan. Okey, contoh kata tadi, saya cadang nak buat tafsir 12 sampai 19 surah Luqman. Ikut jam tadi bunyi, saya baru duduk ada dekat ayat 16. Jadi apa saya nak sampaikan kat tuan-tuan, dia kalau saya berhenti, okey, kita semayang dulu lah, kita berhenti dah, kita sambung pula lain kali. Benda tu akan jadi tergantung. Tambah-tambah kalau bab yang membicarakan tentang tauhid dan sebagainya, kalau dia berhenti tengah-tengah, dia boleh bawa maksud yang lain. Jadi pengajian tu tak selesai. Dia bukan saja, okey dah azan tak apa, kita relax dulu, kita minum kopi ke apa-apa, siapa nak dia. Kalau macam tu, tak dibenarkan. Tapi kalau atas nama kita membuat sesuatu tuntutan, kita buat ni mengaji ilmu. Dalil Nabi beritahu, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kita buat benda wajib, sedangkan sembahyang juga wajib. Kita ambil kepada aula dia. Bergantung balik kepada fiqh aulawiyah. Jadi kita ada masa yang pendek ni, mungkin diperlukan tambahan 15 minit ke setengah jam untuk kita nak bagi orang faham apa kita nak sampaikan pada hari tersebut. Maka dibolehkan. Dengan syarat bila selesai kita terus sembahyang. Bukan kata habis-habis tu okey kita nak kena balik dulu ke, kita relax dulu 15 minit ke, sakit pun. Kalau macam tu memang tidak dibenarkan. Dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apabila hadis kita nak membicarakan sikit tentang solat di awal waktu ni, tuan-tuan, dia ada beberapa hadis yang menjadi rujukan kepada imam mazhab dalam membuat hukuman tentang solat di awal waktu ni. Jadi saya bacakan sikit hadis tersebut, saya baca mafhum dia. Hadis pertama, Nabi SAW telah bersabda, solat di awal waktu memperolehi keridhaan Allah dan di akhirnya mendapat keampunan Allah. Siapa sembahyang di awal waktu ni, waktu awal itu dia
dapat keridhaan Allah, di hujung waktu itu akan mendapat keampunan Allah. Hadis yang lain, Nabi ditanya, ayyu amalin afdal, apakah amalan yang paling afdal, apa yang amalan yang paling terbaik? Maka Nabi menjawab, solat di awal waktu, solat ketika waktunya. Hadis ketiga, Nabi bersabda, tangguhlah sehingga sejuk bagi solat zuhur, kerana kekuatan panas matahari adalah bahan dari neraka Jahannam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Kalau waktu zuhur tu terlalu panas, tangguh sat bagi sejuk sikit, kerana sesungguhnya panas ni adalah bahan daripada neraka Jahannam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, Nabi bersabda lagi, kiranya tidak menjadi keberatan bagi umatku, nescaya akan kuarahkan mereka agar melewatkan solat Isyak secara berjemaah sehingga 1/3 ataupun 1/2 daripada. Nabi kata kalau tak ada kat umatku ni masalah, mereka boleh stay back sampai tengah malam, mereka boleh tak mengantuk sampai tengah malam, aku nak suruh umat aku ni sembahyang Isyak secara berjemaah lewat malam, sama ada 1/2 atau 1/3 malam, pukul 12 ke atas atau pukul 3 ke atas. Nabi kata kalau tak menjadi keberatan, cerita dia memang berat lah, sebab tu Nabi tak suruh. Kalau kena sembahyang Isyak pukul 3 pagi tuan-tuan, kan dia jadi Nabi tahu benda tu berat saja. Nabi kata kalau tak berat, memang berat pun. Adapun yang kelima, Nabi SAW bersabda, jangan kamu melewatkan solat kerana makanan dan juga lainnya. Contoh kata kita di lapang, ada orang kata kalau lapang makan dulu. Itu kalau tuan lapang jenis mana tuan-tuan? Lapang jenis tak boleh tahan dah, lagi 2 minit tak makan mati. Jenis tu makan dulu. Tapi kalau setakat lapang kita berpuasa daripada subuh sampai ke maghrib, azan maghrib kita semayang, sedangkan kita lapang, tapi saya rasa kita boleh semayang dulu. Dan Nabi kata jangan lengahkan solat disebabkan makan. Kalau setakat lapang sikit-sikit tu semayang dulu. Lapang yang sangat 3-4 hari tak makan tu lain cerita. Kalau setakat baru tak sampai setengah hari tak makan tu tak kira lapang lah, dia kira sakit perut sikit-sikit. Kena semayang dulu baru makan. Dan ada pun hadis ke-6, Nabi SAW bersabda, lewatkanlah solat fajar, yakni solat subuh, kerana ia lebih agung ganjarannya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud dan Ibn Majah. Imam Tirmizi menyatakan ianya hadis hasan sahih. Bagaimanapun Al-Haytami menyatakan dalam rawinya terdapat Abdul Rahman bin Zaid, iaitu seorang perawi yang tidak dipercayai, ia adalah dhaif. Jadi 5 daripada imam hadis mengatakan bahawa hadis ini hadis sahih. Nabi kata apa? Lewatkan solat subuh kerana ia lebih agung ganjarannya. Okey tuan-tuan, jadi daripada hadis ni maka telah mengeluarkan fatwa oleh imam-imam mazhab yang 4. Saya ambil mazhab kita saja. Daripada mazhab Syafi'i, disunatkan menyegerakan semua solat kecuali zuhur, disunatkan menunggu sedikit redup dan kurang panasnya. Pandangan ini berdasarkan hadis ketiga. Jadi untuk mazhab Syafi'i, dia kata kalau tak ada apa, tak ada sebarang gangguan, tak ada sebarang masalah, boleh semayang dengan cara elok, semayanglah di awal waktu pada semua waktu, kecuali waktu zuhur. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad tadi, kalau terlalu panas tunggu sejuk, sebab yang tu waktu tu bahan neraka duk main kat kita. Yang tu saja. Kalau tak ada apa, kalau ada apa, macam mana kita ada majlis, tak ada masalah, selesaikan majlis. Sebab kita tak buat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita buat sesuatu yang diwajibkan oleh agama kita kat atas kita, maka teruskan dengan masa yang terhad. Tak salah kalau kita teruskan, tak mendatangkan sebarang mudarat. Dengan syarat, saya ulang sekali lagi, bila selesai saja majlis, terus kita tunaikan solat Isyak secara berjemaah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan, setakat itu saja pada siang hari ini. Saya mohon ampun dan maaf jika ada sekiranya terkasar bahasa, ada tersilap kata. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu adalah daripada kebodohan dan kelemahan saya. Sekali lagi saya minta maaf. Moga-moga apa yang kita dapat hari ini dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan, supaya umat Islam akan menjadi lebih kuat, umat Islam akan jadi lebih cemerlang di masa yang akan datang. Wa hadza bitaufiq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.